Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersambung kembali dalam perbahasan yang ketiga, iaitu pada bab yang disebut oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, Babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab perihal menyatakan tentang rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Fihi samaniyatu ahadis, dan pada bab ini ada 8 hadis. Dalam bab yang asal dia ada 8 hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana lelaki Arab yang lain memiliki rambut yang panjang. Kerana orang-orang Arab, mereka ini terkenal sebagai sikap kelakian, maskulin. Dan di antara sifat kemaskulinan seorang lelaki itu berambut. Kerana rambut atau bulu ni adalah simbol kepada kelakian. Maka sebab tu orang lelaki, dia tidak digalakkan cukur rambut atau cukur bulu pada badan dia di tempat yang harus sekalipun tak galak, kecuali yang disunnahkanlah, bulu kemaluan dan bulu ketiak. Adapun selain itu dia tak digalakkan. Beza dengan orang perempuan terbalik. Bulu kaki dia boleh cukur. Ada dakwaan kata bulu kaki orang perempuan betis tak boleh cukur. Sebenarnya boleh. Dia boleh cukur bulu kaki dia dan bulu di badan dia, kecuali di muka. Dan di muka pun dia boleh cukur sekiranya menimbulkan fitnah. Contoh orang perempuan, dia ada yang ada bermisai, ada setengah orang perempuan dia ada yang tumbuh janggut, dia boleh cukur, tidak ada masalah. Kerana kelebihan bagi orang perempuan, dia berbeza dengan lelaki. Dan orang Arab ni tuan-tuan, bila cerita pasal rambut, orang Arab, dia rambut dia memang mesti lebat. Rambut botak ni bagi orang Arab adalah uyub, aib. Satu benda aib. Sebab tu tuan-tuan kalau baca dalam hadis Nabi, cerita pasal 3 orang lelaki yang pernah didatangi oleh malaikat. Tanya seorang-seorang apa yang mereka nak. Satu orang lelaki botak, satu orang lelaki kena penyakit kulit, satu orang lelaki kena penyakit buta. Kan ada baca hadis tu kan, dalam hadis yang sahih. Lalu yang buta, dia minta celek, dan dia pun dicelekkan oleh Allah, dan dia minta rezeki kambing. Allah bagi kambing dia. Yang kena penyakit kulit, dia minta untuk disembuhkan kulit dia jadi cantik, dan dia diberikan lembu. Dan orang yang botak ni, dia minta rambut dia tumbuh rambut, maka diberikan rambut yang banyak, lebat kepada dia, dan diberikan rezeki unta. Kalau kita baca hadis tu, kita akan lihat bahawa orang Arab ni atau orang sebelum Nabi SAW, tak ada rambut ni dikira aib. Dan Nabi SAW, Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang sempurna sifat fizikal dan sifat luaran baginda dan sifat dalaman. Maka Nabi SAW ada rambut, dan rambut Nabi sangat lebat. Maka sebab itu ada bab khusus Imam Tirmizi bawa, bab ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Imam At-Tirmizi dalam hadis yang pertama. Saya ambil hadis yang awal, hadis yang pertama dalam kitab Syama'il ini untuk kita bahas. Sebab hadis-hadis lain lebih kepada hadis bahas tentang hadis yang pertama. Imam At-Tirmizi dia letakkan hadis pertama dalam bab Syama'il ni biasanya hadis yang paling kuat atau hadis yang paling bertepatan dengan maksud yang dia nak sampaikan. Ada dalam bab-bab ni hadis-hadis yang pertama tu hadis lemah, tetapi didahulukan daripada hadis yang sahih kerana hadis yang lemah itu lebih memberi maksud yang dia nak sampaikan dari hadis yang sahih yang tidak memberi maksud yang jelas yang dia nak sampaikan. Jelas tak? Jadi Imam At-Tirmizi dia ikut kaedah guru dia dalam memberikan tajuk, yang mana Imam Al-Bukhari kadang-kadang dia ambil tajuk-tajuk daripada riwayat-riwayat hadis, sekalipun hadis itu dhaif, dijadikan sebagai tajuk dalam bab dalam kitab sahih. Baik. Qala Imam At-Tirmizi, haddatsana Ali bin Hujrin, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujrin. Qala akhbarana Ismail bin Ibrahim, telah memberitakan kepada kami Ismail bin Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik qala. Baik, sebelum saya terlupa, saya ada nak sebut sikit tadi pasal perbezaan haddatsana, akhbarana, an, qala dan sami'na dan sebagainya. Dalam ilmu hadis,
ini dipanggil kaedah munawalah, kaedah seorang perawi mengalihkan hadis kepada perawi yang lain atau mengambil hadis daripada yang perawi yang lain. Dalam meriwayatkan hadis ni, kalimah haddatsana dengan akhbarana, apa beza dia? Sebagian ulama mengatakan haddatsana ni maknanya seseorang perawi itu dia mendengar hadis daripada orang yang menyampaikan kepada dia. Haddatsana ni maknanya seorang tok guru dia bercakap, anak murid dengar. Itu panggil haddatsana. Tok guru bercakap, anak murid dengar. Dipanggil haddatsana. Kalau akhbarana atau akhbarani, akhbara, biasanya kalau diguna oleh istilah ulama hadis, sebagian pendapat mengatakan itu lebih kepada anak murid yang baca, tok guru dengar. Biasanya oleh imam-imam hadis yang ada kitab. Tuan-tuan bayang kalau Imam Malik dia karang Muwatta, takkan dia nak baca kitab tu satu-satu hadis sampai beribu hadis dia nak baca seorang-seorang, kan habis suara lah tuan-tuan. Jadi biasanya dia akan meriwayatkan hadis tu dengan cara ada orang nak mengambil hadis dari dia. Contoh, datang imam hadis daripada Mesir, Abdurrahman bin Wahab, datang jumpa Imam Malik bin Anas, dia nak ambil hadis daripada Imam Malik. Sebelum ni dia mengaji dengan Imam Lais bin Sa'ad, dia main Madinah nak ambil hadis daripada Imam Malik. Imam Malik kata, kalau begitu aku riwayatkan Muwatta kepada kamu, kamu ambil Muwatta, baca. Dia pun bacalah Muwatta dekat Imam Malik. Imam Malik akui bacaan dia. Maknanya Imam Malik mengizinkan dia meriwayatkan dari Malik apa yang dibaca olehnya. Maka Abdurrahman bin Wahab ni nanti dia akan bagi tahulah, akhbarana Malik, telah memberitakan kepada kami Malik. Faham tak? Sebab kaedah dia ambil hadis tu, dia yang baca kat Imam Malik, Imam Malik dengar, Imam Malik akui, betul lah hadis tu hang baca, hang okey next. Hadis ni pun okey. Maknanya dia membenarkan hadis yang dibaca orang kepada dia, yang disanadnya daripada dia. Jelas tak? Itu dipanggil akhbarana. Ada yang kata akhbarana dengan haddatsana ni sama ya. Ada yang kata beza dan sebagainya. Ini saya ambil pendapat yang saya pilih lah dalam sebagian banyak pendapat-pendapat ahli hadis. Itu maksud akhbarana. Jelas tak? Akhbarana ni murid baca, tok guru dengar, tok guru akui. Haddatsana, tok guru baca, murid dengar. Betul. Kalau an ni dia an-anah ni, an ni maknanya dia lebih kalau dalam sirah, kaedah dalam periwayatan hadis dipanggil sirah tamrid. Maknanya sirah yang menunjukkan ada kelemahan di situ. Maknanya an biasanya seorang perawi dia ambil hadis daripada gurunya dengan cara yang tidak jelas. Maybe dia dengar daripada guru dia, tapi guru dia bukan baca kat dia. Majlis tu ramai orang, ramai kan. Guru tu ramai, dia ambil hadis tu daripada guru dia. Mungkin dia hadis tapi guru dia tak baca direct dekat dia. Guru tu bukan bercakap dengan dia, tidak menuju kepada dia, dan dia pun dengar dan dia riwayatkan dengan apa yang dia dengar. Atau dia ambil hadis tu dengan cara catatan dari guru tu. Guru tu ada kitab karang buku hadis dan dia ambil hadis daripada guru tu. Tapi tak melalui guru tu serahkan kitab tu pada dia. Nah, aku izinkan kamu untuk meriwayatkan kitab dalam hadis dalam kitab ni misalnya. Tapi dia tak baca hadis tu dekat guru. Jadi dia tak boleh guna kalimah akhbarana ataupun haddatsana. Walaupun sebagian ulama mengizinkan guna akhbarana. Mungkin dia guna kalimah an, atau dia kata aku diberi ijazah untuk meriwayatkan dalam kitab ni, tapi panjanglah, biasa dia guna an lah. Ada banyak jenis lagi lah an ni. Tetapi kalau an tu daripada perawi-perawi yang siqah, kita terimalah. Mana kita terima? Maknanya dia ambil riwayat tu, dia berjumpa dengan perawi itu atau mendengar daripada perawi itu. Dan ada ulama yang mengamalkan tadlis. Tadlis ni maknanya sebenarnya dia dengar daripada orang lain yang dengar daripada perawi itu. Jadi dia tak sebut akhbarana, dia tak sebut qala, dia tak sebut haddatsana, dia sebut an, dari. Maknanya dia cuba nak merahsiakan, dia nak menutup daripada siapa sumber dia yang sebenar, yang dia terima daripada perawi yang disebutkan namanya tadi. Biasanya ini perbuatan dipanggil tadlis, merahsiakan sumber yang dia dapat daripada seseorang perawi. Maknanya perawi yang sebenar, katakan selalu yang buat tadlis ni Imam Malik pun pernah buat, Imam Qatadah pun pernah buat, Imam
Imam-imam hadis ni kadang-kadang mereka ada buat tajlis sebab mereka riwayatkan satu hadis daripada seorang tokoh. Tapi kadang-kadang mereka tak dengar direct. Mereka tak dengar direct. Mereka ambil hadis tu daripada orang yang dengar daripada tokoh tu, yang mereka percaya. Tapi mereka malulah nak sebut orang yang jadi perantara tu. Dia malu nak sebut ataupun dia tak nak sebut sebab orang tu level dia lebih rendah dari dia, sanad lebih rendah daripada dia. Jadi dia tak sebut. Dia sebut je nama tokoh yang dia ambil riwayat tu. Sedangkan dia tak dengar direct. Dia cuma ambil daripada seorang perantara. Perbuatan ni amat dicela dalam ilmu hadis. Ia dipanggil sebagai tadlis. Orang yang buat benda ni dipanggil mudallis. Mudallis. Orang yang menyembunyikan sanad atau riwayat yang diambil. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Ada banyak sebab tuan-tuan, kita kena faham. Ulama-ulama hadis ni perangai pelik-pelik juga. Mereka pun macam kita lah, manusia. Macam contoh, Imam, saya tak ingat nama dia, Imam apa. Ada sebagian ulama hadis, mereka ni ada yang mengenakan bayaran siapa nak ambil hadis dari dia. ada bukan tak ada. Ada ulama hadis yang dia charge siapa nak mengaji yang dia kena bayar. Jadi diriwayatkan guru Imam Nasa'i, salah seorang daripada guru dia ada yang buat perangai macam ni. Buat perangai macam ni. Siapa nak ambil hadis dari dia kena bayar. Dan dikatakan Al-Fadl bin Dukain juga ambil upah daripada mengajak hadis. Siapa nak ambil hadis dia bayar. Itu sebab dia kata dia miskin, jadi dia tak ada duit. Siapa nak ambil hadis dengan dia kena bayar. Ada pula guru Imam Nasa'i, dia buat majlis tertutup. Siapa nak riwayat hadis dari dia kena bayar. Kena bayar yuran. Jadi bila mana nak kena bayar yuran, Imam Nasa'i tak ada duit. Tak boleh masuk majlis dia. Duduk luar. Duduk luar masjid. Duduk luar. Jadi Imam Nasa'i riwayatkan hadis dari guru tu melalui perantara anak murid dia yang dapat bayar, dapat masuk. Imam Nasa'i tanya hadis daripada orang yang bayar, apa hadis yang kau ni bagi tahu, dan dia ambil hadis daripada kawan tu. Tapi Imam Bukhari ni bukan Imam Bukhari, maaf, Imam Nasa'i. Imam Nasa'i. Tetapi Imam Nasa'i ni jujur, dia tak sebut haddatsana atau akhbarana, dia sebut an, daripada. Sebab dia tak ambil direct hadis daripada perawi tu. Jelas tak setakat? Imam-imam hadis ni pelik-pelik tuan-tuan. Ada yang Sulaiman bin A'mash. Sulaiman bin A'mash. Sulaiman bin Mihran, Sulaiman Al-A'mash. Al-A'mash. Al-A'mash atau nama dia Sulaiman bin Mihran. Ni lagi pelik. Dia ni siap bela anjing lagi. Imam hadis yang bela anjing. Kita kalau ada ustaz bela anjing pun dah kecoh satu Malaysia kan. Dengan Imam Sulaiman Al-A'mash. Sulaiman bin Mihran, dia ni bela anjing. Dia bela anjing. Anjing tu dia ikat depan rumah. Nak halau orang yang mengaji hadis dari main masuk rumah dia. Pasal apa dia buat macam tu? Dia tak suka tuan-tuan. Dia tak suka orang yang mengaji hadis dalam keadaan tidak layak untuk mengambil hadis Nabi. Pernah ada satu orang jumpa dia tengah jalan, tanya dia, "Wahai A'mash, berikan aku satu hadis." Kata A'mash, "Kamu nak buat apa dengan hadis Nabi?" Dia kata, "Aku nak tahulah hadis Nabi." Jawab A'mash, "Sesungguhnya mutiara tidak layak disandang pada leher babi." Itu dia. Mutiara tidak layak disandang pada leher babi. Ini perangai A'mash, dia tak suka. Dulu tuan-tuan, para ulama ni eksklusif. Orang cari mereka. Lah ni tuan-tuan, ustaz-ustaz. Ustaz tak apalah, ustaz bukan ulama ni. Lah ni ulama pula nak kena cari anak murid. Ulama nak kena buat website. Ulama nak kena buat Facebook. Ulama nak kena pergi mengajak orang yang dicari oleh ulama. Kita tak apalah, kita bukan ulama, kita ustaz ya. Ustaz ni pendakwah ya. Level-level pendakwah tak ada masalah. Kita memang nak dakwah orang. Ni tapi ulama ni dia kena orang pergi kat dia. Orang pergi kat dia, bukan dia pergi kat orang. Maka orang cari para ulama ni. Sebab tu sebagian ulama hadis, sebagian orang-orang alim depa tak suka rakaman macam ni. Bukan kata kaita, rakaman ni depa tak suka. Pasal apa tuan-tuan? Pasal depa tak mau orang mendengar ilmu dengan santai, depa tak mau. Sambil duk berbaring kat rumah kan, sambil duk baring dengan sepeda pun tak pakai ke apa kan, duk terlentang duk dengar hadis Nabi, duk dengar ayat Quran, duk dengar tafsir. Sangat tidak beradab dengan ilmu.
Maka sebab tu sebagian ulama dia buat majlis tertutup. Imam Ahmad antaranya dia buat majlis. Kalau ada yang melakukan benda-benda yang menyalahi adab-adab penuntut ilmu, dia akan tutup kitab, dia balik rumah. Para ulama dia cukup ketat dalam meriwayatkan hadis. Ada satu ulama hadis yang saya teringat, nama dia Syu'bah bin Hajjaj. Ini imam Kufah yang hardcore lah, yang power. Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah, dia ni terkenal. Suatu hari dia duk mengajak di Kufah. Imam hadis yang masyhur di Kufah, Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah ni kira bapak lah, maha guru ulama hadis di Kufah, di Iraq. Jadi Syu'bah ni dia berjalan. Dia naik, bukan berjalan, maaf, dia naik keldai. Orang ramai duk follow dah, duk ikut dah. Ada satu anak muda ni, duk tengok Syu'bah. Apa hebat sangat orang tua tu. Anak muda ni kaki minum arak. Kaki botol kaki minum arak. Ahli maksiat. Dia tanya ke orang, apa hebat Syu'bah ni? Dia kata, tak kenal ke dia tu Syu'bah, imam hadis, ulama yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Oh ya ke? Anak muda yang kaki minum arak ni, kaki botol ni, kaki maksiat ni, dia pun pergi dekat dengan Syu'bah. Dia tanya Syu'bah, wahai Syu'bah, bagi aku satu hadis. Syu'bah tengok di atas bawah, dia kata, aku takkan bagi hadis kat kamu. Anak muda ni jadi marah. Oi Syu'bah, aku nak hadis. Dengan tak ada adab yang kamu ni, aku takkan bagi hadis kat jalan ni. Maka dia keluar pisau, dia nak ugut Syu'bah dengan pisau. Dia keluar pisau, dia letak pisau dekat Imam Syu'bah. Dia ugut Imam Syu'bah. Hang tak bagi hadis kat aku tikam hang. Anak muda ni nama dia Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dia ugut pisau, tak pisau. Akhirnya Syu'bah pun bagilah hadis sebab dah kena ugut, tak pisau. Syu'bah pun bacakan hadis, meriwayatkan daripada sekian daripada Nabi SAW. Bahawa Nabi bersabda, "Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau hang tak ada malu, buatlah apa kamu suka. Anak muda ni macam terpukul dengan hadis tu. Kan, tersedak hadis tu. Dia pun campak pisau dia lari belah. Dia tinggalkan Syu'bah, dia lari balik. Dia balik rumah, dia jumpa mak dia cakap minta ampun kat mak dia apa semua. Dia kemas-kemas barang dia lari daripada negeri dia, lari daripada Kufah. Dia pergi duduk Madinah selama 20 tahun duduk Madinah. Pergi duduk Madinah selama 20 tahun. Dan di sana dia belajar dengan Imam Malik bin Anas. Sehinggalah dia menjadi seorang ahli hadis, murid perawi Imam Malik yang terkenal. Ni Muwatta' Malik yang kita baca hari ini, riwayat daripada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, anak muda tadi. Jadi satu hari bila dia jadi imam lah, Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni dia pergi balik negeri dia Kufah. Kan? Jumpalah dengan saing-saing dia, kawan-kawan hak mengaji hadis semua. Depa semua pakat duk baca hadis masing-masing lah. Depa pelik, kamu ni wahai Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, kamu ni orang Kufah, tapi tak ada hadis Kufah. Hadis dia semua hadis Madinah. Dia kata, ada bukan tak ada, aku ada satu hadis dari tokoh Kufah, Imam Syu'bah bin Hajjaj. Aku dapat hadis ni special, aku ugut dengan pisau. Cerita zaman muda dululah, kan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Jadi hadis Nabi SAW ni sangat indah kalau kita belajar. Dia memang tak untung. Tuan-tuan mengaji hadis buat degree, buat master, buat PhD, mengaji balik Malaysia pun tuan-tuan tak kaya dengan mengaji hadis. Tuan-tuan tak boleh nak kerja bank. Kalau ialah yang geng-geng nak cari duit lah kalau mengaji agama kan, ada degree syariah ke apa, itu banyak demand lah. Kan? Mengaji hadis ni dia tak menjadi sesuatu subjek yang mendatangkan kekayaan. Kalau nak setakat nak cari dunia lah, tak kaya. Sebab tu para ulama dia sebut dalam bidang hadis ni, siapa yang mengaji hadis bersedialah nak berkawan dengan kemiskinan. Nak mengaji hadis ni memang habis duit banyak. Mengaji kitab, beli itu, beli ini. Dia tak kaya, tak senang. Baik. Kata Imam At-Tirmizi, haddatsana Ali bin Hujrin, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujrin, imam hadis yang siqah. Ali bin Hujrin, guru Imam Al-Bukhari, meninggal pada tahun 244 Hijrah.
berasal daripada wilayah Murru. Mana? Turkmenistan. Sekarang ni dipanggil Mervi, ya, Mervi. Iran. Dia sebenarnya Turkmenistan, kawasan tu, Mervi. Wilayah Murru. Ali bin Hujrin. Qala, katanya, akhbarana Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim digelar sebagai Abu Bashir, perawi yang siqah, berasal daripada Basrah, meninggal pada tahun 193 Hijrah. An Humaid bin Abi Hamid atau Humaid At-Tarawih. Abu Ubaidah Humaid At-Tawil, dia ni tinggi badan dia. Humaid At-Tawil datang dari Kufah, meninggal pada tahun 142 Hijrah. Kata Humaid daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi. Qala, kata Anas bin Malik, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunaih. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencapai sehingga kedua-dua daun telinga baginda. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam lebat, panjang sampai kedua-dua telinga Nabi SAW. Kena daun telinga Nabi. Daun telinga kena daun telinga. Kan rambut kita tak kena daun telinga kan. Rambut Nabi ni kena daun telinga ni. Panjang sampai ke telinga, sampai kena daun telinga dia. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ni? Rambut Nabi ni panjang. Orang Arab mereka jarang potong rambut kecuali ada keperluan. Kita tuan-tuan pelik budaya kita. Budak-budak sikit-sikit potong rambut. Sikit-sikit potong rambut. Lagi demam. Sikit-sikit potong rambut, sekali lagi demam. Mungkin ada kebenaran, wallahu alam. Tapi orang Arab, budaya mereka tak potong rambut. Mereka tak suka potong rambut. Botak ni bukan budaya yang baik bagi orang Arab. Rambut pendek pun bukan budaya yang disukai dalam masyarakat Arab. Mereka suka rambut panjang. Satu tuan-tuan tengok pak-pak Arab ni pakai shimah apa semua tu, rambut mereka panjang-panjang. Jadi mereka hanya potong bila ada keperluan. Contoh pergi buat haji, buat umrah, potonglah. Ataupun sakit, potong. Ataupun ada kena penyakit kutu ke apa, baru mereka potong. Tidak, mereka tak potong. Ini perangai orang Arab. Dan ini bukan maksud suruh ikut, tak. Bukan kata simpan rambut panjang sunnah. Tidak. Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, salah seorang ulama yang terkenal di Arab Saudi, dia sebut simpan rambut panjang pendek bukan sunnah. Sunnah Nabi SAW, rambut bersih kemah, itu sunnah. Yang tu sunnah. Adapun simpan rambut panjang ke pendek, itu bukan sunnah. Sunnah Nabi ikut keperluan masyarakat pada waktu itu. Mana yang tak jadi fitnah, yang tu sunnah. Jadi para ulama sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Al-Bara' bin Azib, dia sebut rambut Nabi ni labuh sampai ke panjang, sampai ke bau panjang dia. Maknanya tak ada keperluan, tak potong lah. Ulama-ulama hadis meriwayatkan rambut Nabi ni kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Kadang-kadang Nabi pendekkan rambut, kadang-kadang Nabi biarkan panjang. Maknanya Nabi SAW tidaklah menjadikan sunnah tu pada jenis rambut atau jenis sikat rambut. Itu bukan sunnah. Ciri-ciri hadis Nabi, ciri-ciri rambut Nabi SAW ada 3. Satu, rambut Nabi dia tidak luruh dan tidak kerinting. Itu satu. Maknanya rambut Nabi SAW ikal mayang. Ikal. Rambut dia ikal. Yang kedua, ciri-ciri rambut Nabi SAW hitam pekat, lebat. Hitam, pekat dan lebat. Rambut Nabi dia hitam, dia pekat, dia lebat. Dan yang ketiga, ciri-ciri rambut Nabi SAW, rambut Nabi adalah kadang-kadang panjang dan kadang-kadang pendek mengikut kesesuaian dan keadaan. Wallahu ta'ala alam. Itu dia tentang rambut Nabi SAW. Bab yang keempat. Qala Imam At-Tirmizi. Hadis-hadis dalam Syama'il ni dia ada 8 hadis. Dia ada sebutlah hadis-hadis lain. Nabi pernah ikat rambut dia, Nabi pernah buat tocang. Bukan tocang macam kita pakai rok-rok ni, bukan. Dia ikat rambut tu maknanya sebab ada keperluan. Bila Nabi pakai topi besi, bila Nabi dalam peperangan misalnya, Nabi rapikan rambut untuk sesuai dengan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab yang keempat, bab maja'ah. Perihal mengisahkan atau menceritakan tentang masalah tarajul.
tarajuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat, dalam ni dia sebut dia ada berapa hadis ni? Ya. Wa fihi khamsatu ahadis. Dalam ni dia ada 5 hadis. Bab berkenaan dengan tarajuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan merapikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 buah hadis. Kata Imam At-Tirmizi, haddatsana Ishaq bin Musa Al-Ansari. Telah memberitakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Ansari. Siapa dia Ishaq bin Musa Al-Ansari? Dia ni seorang qadi daripada wilayah Naisabur. Daripada Ma'an bin Isa. Ma'an ni famous. Ma'an bin Isa ni kawan Imam Malik. Nama dia Abu Yahya. Daripada Malik bin Anas. Daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ialah tokoh tabi'in, salah seorang fuqaha di Madinah, imam yang masyhur, Abu Munzir, imam hadis daripada Madinah, meninggal pada tahun 145 Hijrah. Hisham bin Urwah. Daripada bapa dia, bapa dia lagi kemah, Urwah bin Zubair. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Bapa dia sahabat Nabi, Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair dia faqih, dia alim mujtahid yang terkenal di Madinah, meninggal pada tahun 94 Hijrah. Okey, cerita sikitlah. Dengan izin boleh tak? Sahabat cerita boleh tak? Urwah bin Az-Zubair ni, dia ni fuqaha Madinah, tokoh terkenal. Pada zaman dia berlaku satu peristiwa yang menakjubkan, iaitu gempa bumi di Madinah. Bila berlaku gempa bumi di Madinah, apa yang terjadi ialah di Madinah tu kawasan perkuburan, sebahagian kubur di Madinah terbongkar, maknanya tanah runtuh tu, berlaku tanah runtuh di Madinah, gempa bumi, tanah terbelah di Madinah. Yang terkesan dengan keadaan itu adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada kubur Nabi itu agak runtuh sikit, tapi tak terjejah jasad Nabi SAW. Dalam jasad Nabi tak, mana perkuburan Nabi tak terjejah, tapi kawasan perkuburan Nabi itu terjejah di rumah Aisyah. Yang mana perkuburan Nabi tak terjejah, tapi kubur sebelah orang-orang sebelah Nabi terjejah. Berlaku rekahan dalam tanah sehingga tersembul keluar satu mayat yang berada di sebelah Nabi SAW. Maka khalifah pada waktu itu mengarahkan gubernur Madinah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan waktu itu mengarahkan gubernur Madinah. Siapa dia gubernur Madinah pada waktu itu? Tak lain tak bukan Umar bin Abdul Aziz. Gubernur Madinah pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz. Masa itu dia belum jadi khalifah lagi. Umar bin Abdul Aziz ditugaskan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk menyelesaikan masalah ni. Maka dia pun panggil para ulama, antaranya Urwah bin Zubair ni, untuk mesyuarat. Nak kenal pasti mayat siapa? Mayat Abu Bakar ke, mayat Umar ke, mayat siapa? Sebab yang perkuburan Nabi SAW hanya ada 2 jenazah kan? Kita pergi Madinah kan, kubur Nabi ada kubur Nabi SAW, makam Nabi, kubur Nabi, sebelah kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Berlaku gempa bumi, keluar rekahan tanah, satu mayat keluar sebelah Nabi. Jadi gubernur Madinah Umar bin Aziz kena tentukan, ni mayat siapa? Mayat Abu Bakar ke mayat Umar? Dan macam mana nak buat? Dan menariknya tuan-tuan, bila berlaku rekahan tu, sebab nak kena perbaiki kawasan tanah tu, dipanggil Urwah bin Zubair, dia tengok jenazah yang terbongkar tu, sebab dan memang jenazah tu masih elok. Mayat tu masih elok, kaki dia semua elok lagi, seolah-olah baru dikebumikan, baru mati. Padahal zaman tu dah berpuluh tahun mati Umar bin Khattab. Umar meninggal tahun 23 Hijrah. Kan? Lama dah. Tapi mayat tu elok. Abu Bakar meninggal tahun 14 Hijrah, mayat elok lagi. Ada mayat. Jadi Urwah bin Zubair dia tengok-tengok, dia kata ini jenazah Umar bin Khattab. Alasan dia sebab ciri-ciri Umar ni sesuai. Mayat ni ciri-ciri dia sesuai dalam hadis. Digambarkan Umar badan besar, badan dia tinggi dan sebagainya. Memang mayat tu besar. Maka mereka pun korek tanah bagi mayat tu dapat ditanam lebih dalam, supaya nak mengelakkan berlaku kejadian yang serupa. Sebab kubur Nabi selamat, sebab dia dalam.
kubur yang terkeluar ni kubur Umar, sebab dia agak apa panggil? Agak singkat, agak cetek kubur dia. Jadi depa korek lagi dalam. Jadi ketika korek tu dia riwayatkan tukang penggali kubur tu dia punya cangkul dia terkena kaki Umar. Dia tercangkul kaki Umar. Sebab depa tak keluarkan jenazah Umar, depa biarkan cuma depa korek lagi dalam. Dia punya cangkul itu terkena kaki Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka berdarah kaki Umar. Sehingga terpaksa dipanggil tabib, doktor pada waktu itu untuk balut luka jenazah Umar. Maknanya mayat dia tak reput, mayat dia hidup. Mayat kan mana luka dah kan. Ni mayat elok lagi. Kena cangkul itu macam orang hidup, luka kaki dia. Terpaksa balut dengan kain, panggil doktor, hentikan pendarahan. Wallahu a'lam, ini diceritakan dalam riwayat-riwayat. Maka Urwah bin Zubair ni antara orang yang terlibat dalam kisah ni. Ini hadis ni. Baik, kata Urwah bin Zubair daripada Aisyah di tabi'in. Daripada ibu orang yang beriman. Kata Aisyah, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Kata Sayyidatina Aisyah, ibu kita, sesungguhnya aku menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bahasa kita, aku menyisir rambut Nabi ketika aku sedang haid. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan lain-lain. Dalam hadis ni Nabi sikat rambut. Itu yang dia nak sampaikan. Tu je pun. Tuan-tuan faham tak? Imam Tirmizi nak bagi tahu Nabi pernah sikat rambut. Itu saja. Maknanya Nabi dulu dia ada rambut, Nabi dulu dia pernah sikat rambut. Nak bagi tahu yang tu. Satu. Yang kedua, dia nak bagi tahu bahawa Nabi SAW mengarahkan ataupun memberikan sunnah ajaran kepada umat Islam untuk menjaga kekemasan rambut kepala kita dan memuliakan rambut masing-masing. Ini berdasarkan hadis daripada Abi Hurairah. Nabi SAW diriwayatkan bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Sesiapa yang ada rambut, muliakanlah rambutnya. Siapa yang ada rambut tu, jagalah rambut masing-masing. Janganlah bagi serabai. Siapa yang ada rambut, muliakanlah rambutnya. Jadi ada hadis orang lelaki datang jumpa Nabi, rambut serabai bukan main. Nabi suruh sikat. Nabi tanya dia ni tak ada sikat ke kalau dia nak sikat? Nabi suruh sikat rambut. Walau bagaimanapun ada masalah bab sikat rambut ni. Kata para ulama, Nabi SAW tak bagi sikat rambut kerap sangat. Orang kita siap bubuh sikat dalam poket lagi. Nabi tak bagi, tuan-tuan. Ada hadis daripada Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi yang wafat pada tahun 57 Hijrah. Kata Abdullah bin Mughaffal, Nabi SAW menyuruh supaya jangan kerap sikat rambut. Menjadikan sikat rambut ni kadang-kadang saja. Para ulama tafsirkan kadang-kadang tu berapa lama? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kita sikat rambut tiap-tiap hari. Nabi SAW tak bagi sikat rambut tiap-tiap hari. Seminggu sekali saja. Orang perempuan tak kisah. Orang perempuan tiap-tiap hari. Orang perempuan sehari pun tak sikat dah jadi hantu kat lima. Suami pun takut nak balik rumah. Tak, orang perempuan tak termasuk ni. Ni orang lelaki. Cerita bab orang lelaki. Orang perempuan kena sikat rambut lah. Tiap-tiap hari lah sikat. Ini sikat rambut bagi lelaki seminggu sekali. Tujuannya kenapa Nabi tak suka orang lelaki meniru perangai orang perempuan. Duk nampak cermin je, duk nak keluar sikat. Dah jadi habit. Nampak cermin je, keluar sikat. Duk sikat rambut. Nampak cermin je, keluar sikat. Itu tidak baik. Kerana dilalaikan. Dilalaikan dengan hal-hal yang remeh. Dan dia tidak maskulin. Tak jadi maskulin. Nabi SAW hanya sikat rambut sekali-sekala sahaja. Dan Nabi akan berbaring di atas Aisyah. Nabi suruh Aisyah sikat rambut Nabi SAW. Ataupun Aisyah akan berdiri, Nabi duduk, Aisyah sikatkan rambut Nabi SAW. Jadi sikat rambut ni sunnah belah kanan, diutamakan belah kanan, barulah belah kiri. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian, bab rambut ni pun ada dua isu. Bab sikat rambut. Satu, orang lelaki hanya sekali-sekala, orang perempuan tiap-tiap hari pun boleh.
Orang perempuan sunnah menjaga kecantikan. Bahkan ada hadis Nabi sebut tentang seorang gadis yang pemalu berada di dalam bilik solekan. Maknanya orang perempuan ni kalau dia ada tempat solek pun tak ada masalah. Ada hadis. Tapi orang lelaki tak boleh. Orang lelaki ni dia sekali-sekala saja. Suatu orang Arab ni tuan-tuan, dia memang bangsa yang very masculine. Sangat-sangat masculine. Dia jaga kelakian. Dan Nabi SAW sangat membenci orang lelaki nak jadi perempuan, orang perempuan nak jadi lelaki. Nabi cukup benci. Nabi melaknat perbuatan tersebut. Maka sebab itu dididik anak-anak untuk memiliki sifat-sifat jantina sejak kecil. Diasingkan tempat tidur. Yang lelaki bagi main mainan lelaki, yang perempuan bagi main mainan perempuan. Dibentuk sifat jantina ini sejak kecil lagi dilatih. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Maka Nabi SAW yang kedua, walaupun Nabi tak bagi sikat setiap hari, walaupun Nabi kata kat orang lelaki jangan sikat setiap hari, sikat seminggu sekali atau sekali sekala, orang perempuan boleh setiap hari, tapi tak bermakna yang kedua Nabi suka rambut serabai. Tak. Nabi tidak suka rambut yang selekeh atau serabai. Sebaliknya Nabi suka kekemasan dan Nabi kata siapa yang ada rambut, muliakan rambut dia. Maknanya jaga elok-elok. Jadi sederhana dalam Islam. Tak melampau, tak berlebih-lebihan. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Kita masuk bab nombor 5. Qala Imam At-Tirmizi. Berkata Imam At-Tirmizi bab yang kelima, babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab perihal menyatakan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab ini, dalam kitab yang asal dia ada 8 buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalan pertama sebelum masuk bab ni, Nabi ada uban tak? Para ulama dia berbeza pendapat. Para ulama kata Nabi ada uban. Tak, memang asalnya para ulama sepakat Nabi ada uban. Tetapi adakah uban Nabi itu sampai habis ataupun kemudian Nabi buang uban atau Nabi warnakan uban? Majoriti para ulama mengatakan Nabi ada uban dan itu sepakat. Dan majoriti mereka mengatakan uban Nabi itu dibiarkan. Nabi biar uban itu dekat kepala. Nabi biar dekat kepala sampai Nabi wafat. Itu uban Nabi SAW. Ini berdasarkan hadis daripada Imam At-Tirmizi, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, telah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Siapa Muhammad bin Bashar? Ini tok guru Basrah, imam hadis yang terkenal, Imam Muhammad bin Bashar yang masyhur dengan gelaran Bundar, meninggal dunia pada tahun 252 Hijrah. Muhammad bin Bashar. Tuan-tuan, dekat maktabah saya selalu cerita ni pasal Muhammad bin Bashar ni. Muhammad bin Bashar ni dia tok guru hadis, tok guru Bukhari, tok guru Muslim, tok guru ulama hadis, Tirmizi dan sebagainya. Dia ni tuan-tuan, Imam Muhammad bin Bashar ni, dia pakar hadis di Kufah, di Basrah. Di sana di Basrah ni ada satu orang tok guru lagi. Nama dia Abu Musa Al-Zamin atau Muhammad bin Al-Musanna. Mereka dua ni bersaing tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar ada orang kata harimau tak boleh ada 2 ekor sekandang. Kan harimau kalau ada 2 ekor sekandang dia akan bergaduh. Sama jugalah dengan ustaz-ustaz ni pun. Kan kalau satu tempat tu ada banyak ustaz dia bergaduh lah. Macam itulah. Jadi nak dikatakan, nak cerita bagi, di Basrah ni ada 2 tokoh yang masing-masing ada pengikut. Ada Muhammad bin Bashar Bundar, kita panggil Bundar, nama gelaran masyhur dia. Muhammad bin Bashar meninggal pada tahun 252 Hijrah. Bundar. Dan ada seorang lagi ulama lawan dia juga, bukan lawan, malah pesaing dengan dia, sama naik dengan dia. Muhammad bin Musanna, digelar Abu Musa Al-Zamin. Mereka 2 orang ni tuan-tuan duk mengajar hadis kat Basrah. Dan masing-masing ada anak murid masing-masing. Hak anak murid ni kata guru kami lagi alim. Hak anak murid ni kata guru kami lagi power. Ni perangai budak-budak lah tuan-tuan. Macam kita lah, bapa aku Superman, bapa aku Ultraman kan. Masing-masing duk kata bapa dia lagi power kan. Jadi
Saya teringat lagi, kawan saya lah. Dia duk cerita, dia kata, bapak aku ni power, Superman. Semua orang takut dengan bapak aku. Ni seorang kata, bapak aku lagi power, bapak aku polis, dia tangkap orang jahat. Bapak aku lagi power. Bapak aku kalau dia bercakap, semua orang tidur. Bapak kau kerja apa? Bapak aku baca khutbah. Dia bercakap, semua orang tidur. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Ni apa nama Muhammad bin Bashar ni. Dia ulama hadis yang ada pengikut. Lawan dia Muhammad bin Musanna pun ada pengikut. Tapi nak cerita ulama ni punya akhlak, tuan-tuan. Suatu hari Muhammad bin Bashar Bundar ni meninggal dunia. Dia pergi meninggal dunia. Dia meninggal dulu. Bila dia meninggal dunia, tuan-tuan, anak-anak murid Imam Muhammad bin Al-Musanna bersorak. Seronoklah. Tok guru tu dah mati. So tok guru kita yang paling alim, mereka pun ucap tahniah dekat anak tok guru dia. Mereka pergi jumpa tok guru dia. Tok guru dia lah Muhammad bin Al-Musanna, imam hadis tak? Mereka pergi jumpa imam hadis ni Muhammad bin Al-Musanna. Tok guru dia kata, tahniah tok guru. Ni lawan tok guru dah mati dah. So tok guru sekarang jadi nombor 1. Apa jawapan Imam Muhammad bin Al-Musanna? Dia kata apa? Betul, aku paling power. Tak, dia tak jawab macam tu. Kata Imam Muhammad bin Al-Musanna, dia kata, aku minta perlindungan Allah daripada kebodohan ini, dia kata. Maka dia marah dengan anak murid dia. Dia kata dia bersumpah dia tidak lagi akan mengajar sampai dia mati. Dia marah kat murid dia. Dia kata, hampa seronok ulama mati. Hampa ni tak ada akal. Sepatutnya kamu bersedih dengan kematian para ulama. Dia marah dekat anak-anak murid dia. Dia berhenti mengajar. Dia tak mengajar hadis. Dia kata, aku tidak akan mengajar sampai aku mati. 3 bulan lepas tu, dia pun mati sama. Ikut dengan kawan dia, Muhammad bin Bashar. Maknanya, walaupun mereka ada anak murid, mereka ada pengikut, tapi ulama tu sendiri, mereka tak macam tu. Anak murid yang lebih sudu dari kuah. Anak murid kata, ustaz ni tak power. Anak murid dia kata, ustaz ni tak power. Masing-masing duk laga ustaz-ustaz. Duk laga asatizah. Padahal ulama-ulama tu sendiri, hati mereka Masya Allah. Saling mendoakan. Akhirnya, bila Muhammad bin Bashar meninggal, Muhammad bin Al-Musanna kata, dia marah ke anak murid dia, dia kata, aku tak akan mengajar lagi dah sampai aku mati. Dia bersumpah. Lepas dia mati, lepas 3 bulan, dia berhenti mengajar, dia pun wafat, meninggal dunia. So ini keikhlasan para ulama, tuan-tuan. Dia pun nak cari redha Allah, bukan nak cari pendapat ataupun pandangan manusia. Baik. Kata Muhammad bin Bashar, dia kata, telah meriwayatkan kepada kami Abu Daud. Abu Daud ni bukan Abu Daud apa pengarang sunan, bukan. Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud bukan. Abu Daud At-Tayalisi, orang lain. Abu Daud At-Tayalisi, nama dia Sulaiman bin Daud bin Jarud. Telah berkata kepada kami bahawa telah memberitakan, akhbarana Hammam, telah meriwayatkan kepada kami Hammam bin Yahya telah berkata, dikatakan kepada aku, atau aku bertanya kepada Anas bin Malik. Qultu li Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, hal qasba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala hal qadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarnakan uban atau warnakan rambut? Jawab Anas bin Malik, lam yablugh zalika, aku tak sampai berita tersebut, tak ada berita tentang hal tersebut. Innama kana syaiban fi sudghaihi walakin Abu Bakrin qadaba bil hinai wal qatami. Kata Anas bin Malik, aku tak ada maklumat Nabi pernah mewarnakan rambut. Sedangkan Anas bin Malik ni hidup dengan Nabi, tapi dia tak tahu Nabi pernah warnakan rambut. Maknanya ada ulama ambil hadis ni buat hujah, kata Nabi tak pernah warnakan rambut. Dia kata uban Nabi SAW fi sudghaihi. Sudghaihi maknanya uban Nabi ni duduk dekat pelipih. Sudghai ni apa nama orang panggil? Sudghai ni orang kita panggil sideburn. Sudghai orang kita panggil sideburn. Rambut uban Nabi tu duduk di antara telinga dan mata, dekat sideburn uban Nabi SAW. Manakala Abu Bakar memakai inai pada rambut dia dan memakai khatam, sejenis daun yang ada warna merah, warna hitam, hubur kat rambut.
Jadi dalam hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan Tirmizi, Nabi tak warnakan rambut. Tapi Abu Bakar mewarnakan rambut dan Nabi menyuruh supaya mewarnakan rambut. Apa tujuan Nabi suruh mewarnakan rambut? Sebab orang Yahudi, orang Nasrani zaman Nabi tidak warnakan rambut. Jadi Nabi SAW dia suka buat benda yang boleh menyelisihi perangai Yahudi, perangai Nasrani. Contoh tuan-tuan, waktu makan, Nabi tak bagi duduk diam. Sebab orang Nasrani bila makan duduk diam. Snack. Tuan-tuan pernah ikut tak makan beradab? Kan makan beradab kat sekolah-sekolah dulu kan? Sekolah-sekolah zaman menengah dulu, zaman siapa duduk SBP lah, semua penuh ke apa, mereka ada makan beradab, makan kena senyap, tak boleh bunyi apa semua. Ini warisan mai dari Inggeris. Inggeris ni tuan-tuan, orang putih ni, mereka kan menerapkan budaya Kristian dalam sekolah-sekolah kan di tanah Melayu dulu. Salah satu amalan mereka makan beradab. Kan makan beradab tak boleh bising. Bunyi sudu pun tak boleh. Itu perangai Kristian. Kristian, mereka punya sunnah dalam makan, mereka tak bising. Mereka makan senyap. Makan senyap. Lawan pula Yahudi. Yahudi pula bila mereka makan bising, hingap. Yahudi kalau makan macam pesta, bising, ketawa menjerit, bising. Yahudi. Jadi Nabi SAW suruh ambil jalan tengah. Jangan diam macam Nasrani, jangan bising macam Yahudi. Tengah-tengah. Mana janganlah tak cakap. Tapi janganlah bising macam Yahudi. Ambil jalan tengah. Jadi Islam ni agama yang ambil jalan pertengahan. Dia mesti nak mau lari. Dia tak mau nak sama dengan Yahudi, dia tak mau nak sama dengan Nasrani. Itu Islam. Maka sebab tu tuan-tuan, dalam bab rambut pun, Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi, mereka tak warnakan rambut. Jadi Nabi suruh warnakan rambut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi ada yang kata Nabi pernah mewarnakan rambut, ada yang kata Nabi tak pernah mewarnakan rambut. Jadi ini pendapat perbezaan lah di kalangan para ulama. Cuma Nabi ni bila dia pakai, dia sama ada dia warnakan tak warnakan rambut, Nabi SAW dia suka bubuh minyak dekat rambut dia. Nabi dia suka bubuh minyak kat rambut baginda SAW. Jadi bila bubuh minyak tu, kadang-kadang minyak tu campur dengan rambut, dia jadi berkilat rambut Nabi. Jadi bila berkilat kena cahaya matahari, dia macam ada warna sikit. Jadi sahabat-sahabat ingat, yang kadang-kadang mereka ingat Nabi pernah warnakan rambut. Sedangkan pendapat Imam An-Nawawi, dia kata yang sebenarnya Nabi tak warnakan rambut. Wallahu alam. Baik. Uban ni tuan-tuan, para ulama sebut uban ni sunnah dibiarkan. Jangan cabut. Kerana pada hari kiamat dia menjadi cahaya bagi orang yang beriman. Dan uban ni juga dia adalah keberkatan. Dia adalah keberkatan. Kata para ulama, uban ini juga dia adalah tanda dari Allah untuk mengingatkan kita kepada ajal yang makin dekat. Jadi jangan cabutlah uban ni. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung hadis yang ke-6. Bab yang ke-6. Masih lagi dalam bab rambut, berkenaan dengan rambut Nabi SAW. Iaitu bab berkenaan dengan adakah Nabi mewarnakan rambut baginda SAW. Bab ma jaa fi qidabi Rasulullah SAW. Bab perihal menyatakan tentang adakah Nabi pernah mewarnakan rambut baginda. Dalam hadis ni ada empat buah. Dalam bab ni ada 4 buah hadis. Yang pertama hadis daripada Ahmad bin Mani' yang meriwayatkan daripada Hushaim. Qala haddatsana Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani'. Bismillah. Baik. Kata Imam At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami daripada Ahmad bin Mani'. Ahmad bin Mani' ni tok guru Imam At-Tirmizi. Dia ni pekak tuan-tuan. Tapi jadi ulama hadis. Hebat depa ni. Katanya telah menceritakan kepada kami Hushaim bin Bashir. Ni satu kepala salihin ni, kepala orang-orang soleh, tokoh. Hushaim bin Bashir meninggal pada tahun 183 Hijrah. Kata para ulama, Hushaim bin Bashir ni punyalah power tuan-tuan. Dia sembahyang subuh dengan wudu solat isyak selama 20 tahun sebelum wafat. Hushaim bin Bashir. Tak logik ustaz. Kalau kiraan kita memang tak logik.
Kita selagi tengah malam nak pergi makan McDonald kan, nak drive thru. Kita selagi tengah malam nak pergi tengok wayang, tengok movie. Kita selagi nak, memanglah hidup kita memang tak logik nak buat apa yang mereka buat. Hushaim bin Bashir ni tokoh perawi yang siqah, berasal daripada Wasit. Selama 20 tahun sebelum dia wafat, kata Imam Az-Zahabi dalam riwayat, dia ni sembahyang subuh dengan wuduk isyak selama 20 tahun sebelum wafat. Saya tuan-tuan, banyak benda yang saya nak komplain dalam bab Syama'il ni, dalam bab perihal perawi-perawi hadis ni. Kadang-kadang kita tengok hidup mereka dengan hidup kita ni macam makhluk asing. Mereka ni macam bukan manusia normal. Ya, tapi tak pelik lah. Syu'bah bin Hajjaj dalam satu majlis membaca hadis 15,000 hadis tanpa tengok kitab. Itu pun dah keras kepala dah. Imam Ahmad ditanya oleh Abu Zur'ah. Abu Zur'ah bila ditanya tentang hadis yang dikuasai oleh Imam Ahmad, kata Abu Zur'ah, Imam Ahmad menghafal 2 juta hadis. 2 juta hadis. Ini pun satu hal nak sebut sikit lah. Dah lalang saya sebut. Minta izin lah Tuan Mursi. Kadang-kadang ada orang lah dia duk sebut. Mereka kata tengok Imam Ahmad hafal 2 juta hadis. Tapi hadis dalam Musnad Ahmad cuma ada 40,000 saja. Yang berulang-ulang. Maknanya ada banyak lagi hadis yang tak disebut oleh ulama hadis. Jadi kemungkinan hadis-hadis yang Tok Guru Sufi duk sebut ni, kemungkinan hadis-hadis yang tak disebut lah oleh imam-imam ni sebab mereka hafal banyak. Tapi ada dalam kitab-kitab sunnah ni tak banyak pun. Kan, buka dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Tirmizi, dalam Abi Daud, dalam Nasa'i, dalam Ibnu Majah, dalam Muwatta' Malik, dalam Musnad Imam Ahmad. Kumpul-kumpul hadis Nabi ni, kumpul-kumpul. Banyaknya berulang hadis yang sama. Berulang-ulang riwayat. Dianggarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW ditanyakan oleh ulama-ulama hadis moden, mereka kaji, tak sampai dalam 10,000 atau 12,000 hadis saja hak sahih. Habis hak lain tu semua. Kata Imam Ahmad, apa 2 juta? Mana lagi baki ratus ribu hadis lain? Ini salah faham terhadap maksud hafal hadis ratus-ratus ribu, juta-juta. Ni salah faham. Maksud Imam Ahmad hafal 2 juta hadis, maknanya satu hadis tu kadang-kadang dihafal dengan sanad yang berbeza-beza. Faham tak? Itu maksud dia. Satu hadis daripada Anas bin Malik. Satu hadis dari Anas bin Malik, hadis tu saja, satu matan tu saja dia hafal hadis tu dengan matan yang berbeza-beza. Satu hadis kadang-kadang matan dia ada sanad dia kadang-kadang ada lebih kurang 40-50 riwayat pada satu hadis. Ada satu hadis ada 16 riwayat, 8 riwayat, 5 riwayat, 3 riwayat satu hadis tu. Jelas. Hadis yang hanya diriwayatkan dengan satu riwayat, satu jalan saja, biasanya disebut sebagai hadis gharib. Hazal hadis gharib, kan Imam Tirmizi dah sebut. Ataupun kadang-kadang Imam Tirmizi kata hadis ni la na'rifuhu illa min hazi wajih. Hadis ni kami tak kenal hadis ni melainkan daripada jalur ni saja. Maknanya ada satu riwayat ya. Selain daripada ni tak ada lah. Hadis sahih biasanya bukan macam tu. Hadis sahih biasanya hadis tu akan ada jalur yang banyak. Jadi sebab tu imam-imam hadis ni, macam Imam Ahmad dia hafal 2 juta hadis, maknanya kalau hadis Anas tu saja berpuluh ribu, beratus ribu hadis yang daripada jalur Ahmad ni dia tahu. Sebab tu bila ada orang bawa hadis, dia tanya hadis ni ambil daripada mana? Aku ambil daripada si fulan. Oh tak, si fulan tu dia tak ambil hadis Anas. Dia hanya ambil hadis Abi Hurairah saja. Mereka boleh tahu. Itu yang maksud kata hafal sampai 2 juta hadis. Bukanlah 2 juta tajuk, bukan 2 juta bab, bukan 2 juta matan dari Nabi, bukan. Jelas sangat ni. Imam Al-Bukhari misalnya, dia memiliki 600,000 hadis dan dia mengambil masa 20 tahun mengarang 20 tahun kah? 20 tahun ke 16 tahun saya tak ingat, mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam tu ada Sahih Bukhari ada lebih kurang 7,000 hadis, 7,000 lebih hadis. Daripada 7,000 lebih hadis itu pun berulang-ulang, yang tak berulang dalam Sahih Bukhari dalam 4,000 hadis dah. 4,000 lebih lah, 4,000 lebih, tak ingat secara tepat. Maksud kata ialah ulama-ulama hadis ni bukanlah kata sasa kata dia hafal 600,000 hadis, hadis yang
Banyak lagi cerita hadis tentang alam ghaib, hadis tentang makrifat, hakikat, syariat, apa semua kan. Dia tak cerita ke orang. Itu semua bohong. Mereka tidak merahsiakan ilmu. Jelas dah sekarang ni. Hadis dari Nabi, betul-betul dari Nabi, semua dah sampai kat kita. Nabi tak menyembunyikan ilmu. So tak ada benda yang datang dari Nabi yang tak sampai kat kita. Tak ada. Sebab Nabi salah satu sifat dia tabligh. Tabligh ni malah menyampaikan. Dan Nabi amanah. Nabi tidak khianat. Maka orang yang mendakwa ada ilmu yang tak sampai kat kita, Nabi sembunyi, ataupun perawi hadis tak sampai kat kita, terputus tengah jalan, hilang tengah jalan, maknanya dia mendakwa berlakunya khianat dalam agama ni oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh tabi'in, dan dia mendakwa Islam ni tak terpelihara. Sedangkan Islam ni terpelihara sampai kiamat. Semua ilmu yang sepatutnya diketahui oleh kita dari Nabi, Nabi dah sampaikan, sahabat dah sampaikan, tabi'in dah sampaikan, ulama dah sampaikan, ada dalam kitab-kitab semuanya. Tak ada hak tersembunyi. Tak perlu dah duk gatai nak pergi mengaji ilmu hakikat, ilmu makrifat. Mengaji pula dalam gelap, kena tutup lampu. Tak ada dah ilmu macam tu, mengarut. Mengarut semua tu. Sebab apa mengarut? Sebab kalau benda tu benar dari Allah, benar dari Nabi, maka mesti ada diriwayatkan. Wallahu ta'ala. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita masuk bab mewarnakan rambut Nabi. Jadi dalam hadis daripada Ahmad bin Malik, daripada Hushaim yang menceritakan daripada Abdul Malik bin Umair an Ayad bin Laqid yang berkata, akhbarani Abu Rimsah, telah memberitahu kepada kami Abu Rimsah, yang berkata, siapa dia Abu Rimsah? Dia ni sahabat Nabi. Abu Rimsah At-Taimi atau At-Tamimi, seorang sahabat Nabi yang dikenali sebagai Rifa'ah bin Yasribi atau Jundub bin Hayyan atau lain-lain. Banyak ulama khilaf nama dia. Dia ni dulu berasal daripada Afrika. Berasal daripada Mesir tapi meninggal di Afrika. Rifa'ah bin Yasribi atau Abu Rimsah At-Taimi. Ulama kata dia ni sahabat Nabi yang mahir dalam perubatan. Nabi minta dia ajak sahabat-sahabat yang lain dalam ilmu perubatan. Sebagian riwayat kata Nabi suruh isteri Nabi pergi mengaji bab perubatan. Nabi suruh Hafsah mengaji dengan orang-orang yang mahir dalam perubatan. Baik. Kata Abu Rimsah, aku mendatangi Nabi SAW. Ataitu Rasulullah SAW ma'a ibnin li. Aku mai jumpa Nabi dengan bawa anak. Ibnuka haza? Nabi tanya, ni anak kamu ke? Naam, ashhadu bihi. Kata Abu Rimsah, betul, ini anak saya. Qala la yajni alaika wa la tajni alaihi. Nabi kata, kamu tak akan dapat memudaratkan anak kamu dengan dosa kamu. Kamu tak tanggung dosa anak kamu tak tanggung dosa kamu. Qala, kata Abu Rimsah, wa ra'aitu syaiba ahmar. Aku melihat dari diri Nabi ketika itu uban Nabi warna merah. Hadis ni hadis sahih. Kata Imam At-Tirmizi, haza ahsanun syai'. Ini hadis yang paling baik. Ruwiya fi hadzal bab. Yang cerita pasal tajuk ni, tajuk uban Nabi ni pernah celup dengan warna. Jadi dia kata ada riwayat yang menafsirkan kata uban Nabi ni putih semuanya. Wa afsaru li anna riwayati sahihah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syai'. Wa Abu Rimsah ismuhu Rifa'ah bin Yasribi At-Taimiyu. Imam Tirmizi ni dia ada pendapat dia. Pendapat Imam Tirmizi, Nabi SAW uban dia tak warna putih. Imam Tirmizi berpendapat uban Nabi ni tak putih semua. Maknanya Nabi bubuh colour sikit kat uban dia. Jadi dia pegang hadis ni. Dia kata hadis ni menunjuk kata Nabi SAW uban dia tu ambil warna sikit. Sebab tu Abu Rimsah nampak uban Nabi tu bukan warna putih tapi warna merah. Jelas tak? Ulama beza pendapat. Saya dah sebut tadi. Ada yang kata Nabi bubuh colour kat rambut dia. Ada yang kata Nabi tak bubuh colour. Namun pendapat seperti mana yang dipegang oleh ahli hadis yang lain, mereka kata sebenarnya Nabi SAW tak pernah bubuh rambut, bubuh colour dekat rambut. Pendapat ni dipegang oleh Imam An-Nawawi yang mengatakan bahawa
kemungkinan warna merah yang disebut dalam hadis ni bukan uban, bukan color pada uban, tapi minyak. Sebab Nabi memang terkenal bubuh minyak dekat rambut dia. Jadi minyak tu bila kena cahaya matahari dia silau, jadi nampak macam color merah. Faham tak? Ini satu pendapat, tuan-tuan. Dan sebahagian ahli hadis kata Nabi memang pernah pakai bubuh color kat rambut dia. Iaitu hadis daripada Ummu Salamah yang meriwayatkan Nabi pernah mewarnakan rambut baginda dengan inai dan warna qatam. Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Sebab Imam At-Tirmizi dia pegang pendapat uban Nabi tu sampai wafat Nabi tak biar warna putih saja, Nabi color juga sikit. Jadi Imam Nawawi kata kemungkinanlah Nabi color kadang-kadang, kemungkinan Nabi tak bubuh color kadang-kadang. Wallahu a'lam. Baik, kata para ulama, tujuan matlamat bab ni, hadis ni sebenarnya dia nak ajak kita bukan masalah color tak color rambut. Kesungguhan Nabi pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam nak menyelisihi orang kafir. Itu dia. Itu yang betul-betul kita nak kena ambil pelajaran, take home message. Sampai jadi isu lah bab rambut tak rambut ni, nak beruban tak uban, nak menyelisihi orang kafir. Kerana orang kafir pada zaman Nabi, Yahudi dan Nasrani, mereka tak warnakan rambut. Nabi pun duk gesar para sahabat warnakan rambut. Abu Bakar dia warnakan rambut dia, uban dia yang beruban tu dengan warna inai. Jadi merah janggut dia, merah rambut dia. Hadis yang sahih, Abu Bakar warna rambut dia warna merah. Merah inai lah. Tuan-tuan ambil inai bubuh kat rambut, jadi merah. Kalau Pak Imam buat macam tu, orang terkejut kan? Kan, Tok Imam orang tengok kan, Pak Haji balik Mekah, rambut warna merah, janggut warna merah. Dia ni Yahudi ke apa? Kan? Itu orang kita, dia tak faham hadis. Sedangkan itu janggut diwarnakan dengan inai adalah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Ada riwayat dikatakan Nabi juga pernah buat. Tujuan dia pada zaman tu nak menyelisihi orang kafir. Itu yang sebenarnya kenapa Nabi buat benda ni. Yang ketujuh, hadis yang ketujuh bab. Weh, dah pukul 12 dah ni. Saat kita 2-3 hadis kita berhentilah. Yang lebih-lebih tu baca sendirilah kot. Kan dah ada nota ni, saya dah buat lengkap dah ni. Tak adalah lengkap tapi bolehlah, cukup lah nak baca insya-Allah. Kan sebagai pembuka semangat nak mengaji kan. Saya ada bagi dekat Ustaz Fahmi kita tahzib ni maknanya ringkasan lah, Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah yang saya tulis sendiri. Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah yang mana ada daripada bab 1 sampai bab 56. Kalau nota tak sampai 10 kan, bab 10 kan. Kalau photostat tu sampai bab 10 kan. Tapi ada nota yang saya bagi ke Ustaz Fahmi, dia ada sampai bab 56 lah. Satu bab, satu hadis yang dipilih yang paling memberi maksud kepada bab yang hendak disampaikan oleh Imam At-Tirmizi. Dan ada bagi ulasan ringkas dalam tu lah. Dan ada ulasan-ulasan tu yang agak kontroversi lah, jadi better baca sendiri kot. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita masuk bab yang ketujuh, bab celak Nabi SAW. Bab celak. Ma ja'a fi kuhli Rasulullah SAW. Bab Nabi pakai kuhul. Kuhli ni maknanya celak lah, sapu celak dekat mata. Dalam bab ni ada 4 buah hadis. Baik, sebab masa pun dah lewat, saya bagi penerangan sikit saja dulu. Saya bagi penerangan, short penerangan sebelum kita baca hadis-hadis ni. Bab mengenai celak Nabi ni, dalam hadis memang ulama sepakat Nabi pernah pakai celak. Ibnu Abbas sampai ke tahap dia kata Nabi ni memang ada peralatan celak. Nabi guna duk pakai celak setiap malam. Nabi duk bubuh 3 kali mata kanan, 3 kali mata kiri Nabi bubuh celak. Hadis ni hadis sahih. Cumanya para ulama dia dalam nak syarahkan hadis, itu cerita lain. Saya sebut awal-awal tadi, minta tuan-tuan ingat balik. Kitab Syama'il ni bukan kitab fiqh. Kitab Syama'il ni bukan kitab akidah. Jadi dia, Imam Tirmizi ni, dia nak bawa dekat kita peribadi Nabi. Apa Nabi pernah buat, Nabi macam mana. Supaya kita boleh bayang Nabi kita macam mana. Nabi kita orang yang handsome, Nabi kita orang yang pembersih, yang menjaga kualiti diri dan sebagainya. Nabi bubuh celak kat mata. Jadi apa tujuan Nabi bubuh celak kat mata? Maka para ulama menyebut bahawa celak ni termasuk dalam ahkam al-zinah.
Hukum hakam berbalik soal perhiasan. Yang mana kalau orang lelaki pakai celak sebab nak berhias-hias, hukum dia haram. Tak boleh. Nabi tak pakai celak sebab nak berhias, bukan. Oh, pakai celak, orang lelaki pakai celak pasal apa? Saja nak keluar pakai celak. Oh, nak keluar bawa celak. Itu macam orang perempuan, tak boleh. Hukum dia haram. Tapi Nabi pakai celak. Betul Nabi pakai celak. Dalam hadis, Nabi pakai celak yang diperbuat daripada ismit. Nabi pakai celak daripada batu hitam yang dinamakan al-ismit. Batu ni satu jenis batu yang amat dikenali oleh orang Arab. Dia kalau dia pecahkan batu tu, dia buat serabuk dia tu untuk bubuh kat mata. Batu al-ismit. Alatan celak ni. Dalam bab celak ni kata para ulama, orang lelaki pakai kalau untuk al-zinah, untuk berhiasan, tak boleh. Sebab dia menyerupai wanita. Dan Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihin minar rijali bin nisa. Nabi laknat orang lelaki yang gaya nak tiru perempuan, yang suka duk tiru gaya perempuan. Dan Nabi laknat orang perempuan duk pergi tiru gaya orang lelaki. Hadis ni sahih. Jadi Nabi pakai celak macam mana pula? Maka kata para ulama, Nabi pakai celak dari bahagian yang kedua, iaitu celak untuk menjaga kesihatan mata. Ni boleh. Mana kata zaman Nabi tak ada aimo. Tuan-tuan, zaman Nabi tak ada aimo, tak ada ubat titik mata. Jadi Nabi nak jaga kesihatan mata, bagi tumbuh bulu mata lebat, bagi sihat mata, salah satu perubatan yang Nabi amal pakai celak. Tujuan dia nak ambil faedah kesihatan, bukan sebab nak bagi cantik. Maka silap orang yang duk anggap sunnah pakai celak ni untuk lelaki sebab nak bagi cantik ikut sunnah. Itu salah. Kan dulu-dulu kan geng-geng Al-Arqam kan, mata hitam kan, bubuh celak. Itu tak sunnah tuan-tuan. Depa kata apa? Nabi pakai celak. Bukan, Nabi bukan pakai celak sebab Nabi nak make up, bukan. Nabi pakai celak sebab mata tak sihat, nak jaga sakit, nak elakkan kesakitan, untuk kesihatan. Maka pendapat para ulama, sekiranya dipakai celak ini untuk memberi kesihatan pada badan, maka ianya sunnah. Khususnya kalau pakai batu al-ismit yang dipercayai mampu mencerahkan pandangan, menyihatkan mata yang keletihan. Tapi kalau nak pakai bagi cantik-cantik, maka tak boleh. Hal ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ulama yang terkenal daripada Arab Saudi. Dia sebut jangan. Orang lelaki tak boleh pakai celak, tak sunnah pakai celak kalau untuk berhias-hias atau tak ada keperluan. Tapi kalau memang ada sebab nak pakai celak, sebab nak bagi mata sihat, tu boleh. Itu barulah sunnah. Ini yang kita tak faham. Ramai orang kita ni tuan-tuan, dia sunnah Nabi bab-bab luar ni dia cukup power lah. Cerita kat dia Nabi pakai jubah, dia pun jubah. Cerita kat dia Nabi bawa sorban, dia pun bawa sorban. Cerita kat dia Nabi pakai tongkat, dia pun pergi cari tongkat, pakai tongkat. Cerita kat dia Nabi tu ini, dia tak pakai. Tapi cerita kat dia Nabi jaga kebersihan, tu tak mau ikut. Nabi jaga bau mulut bagi wangi, tu tak mau ikut. Nabi baik dengan isteri, tu tak mau ikut. Nabi mesra dengan kanak-kanak, itu tak mau ikut. Nabi pemurah, tu tak mau ikut. Nabi amanah, Nabi jujur, Nabi sidqun, bercakap benar, tu tak mau ikut. Dia nak ikut jenis sarung. Itu masalah orang kita. Baik. Bab yang ke-8, bab ma jaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan pakaian Rasulullah. Bab ni panjang, dia ada 17 buah hadis. Kita ringkaskan, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi daripada Al-Fadl bin Musa, daripada Abu Tumailah, daripada Zaid bin Hubab, daripada Abdul Mu'min bin Khalid, daripada Abdullah bin Buraidah, daripada Ummi Salamah. Abdullah bin Buraidah ni kita dah sebut sebelum ni, daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi yang dikatakan paling lawa. Hindun binti Abi Umayyah atau Hindun binti Huzaifah, isteri Nabi yang dianggap paling cantik. Ada riwayat Aisyah, isteri Nabi, duduk sembang dengan Hafsah. Hafsah tanya Aisyah, hang dah jumpa belum Ummu Salamah? Kata Aisyah, belum lagi, tapi aku dengar depa kata dia cantik.
Hafsah kata aku dah jumpa dah, dia memang cantik sungguh. Aisyah pun pergilah jumpa, tengok Ummu Salamah. Ni bangsa baru kahwin lah. Dia pun pergi tengok-tengok Ummu Salamah, dia balik-balik dia kata, hampa semua tipu. Dia ni lebih cantik dari apa yang hampa sebut. Jealous isteri-isteri Nabi dekat dia. Ummu Salamah ni cukup cantik. Wallahualam, ni dalam riwayat lah. Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah atau Hindun binti Huzaifah. Beliau meninggal dunia pada tahun 63 Hijrah. Baik, Ummu Salamah meriwayatkan, mengatakan bahawa kana ahabbas siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Nabi ialah al-qamis. Kalau orang Indon dia kata gamis. Pakai gamis. Al-qamis. Qamis ni datang apa? Satu jenis jubah yang dia ada berjahit. Dia jahit, dia lengan panjang dan dia labuh tutup badan. Ni sebenarnya mula nak masuk bab-bab yang seronok nak tabuh orang Melayu ni. Bab-bab seronok sikit lah. Seronok macam mana tuan-tuan? Ni nak cerita sikit lah. Menurut para ulama hadis, mereka ni bila mereka riwayat hadis tentang masalah pakaian Nabi SAW, mereka bukan riwayatkan dengan niat untuk beritahu orang ini pakaian Islam, bukan. Mereka nak beritahu ini pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW pada zaman baginda. Nabi orang Arab. Nabi bangga dengan orang Arab. Nabi suka jadi orang Arab. Dan Nabi puji Arab. Nabi pakai jubah sebab baginda orang Arab dan Nabi suka pakai pakaian yang dipakai oleh kaumnya. Itu kata Imam Ibn Qayyim. Dia pakai apa yang dipakai oleh kaum dia. Al-qamis ni, dia jubah. Bukan jubah lah. Macam mana nak sebut lah. Saya pun tak berapa nak pandai lah. Tuan-tuan, jubah ni dalam bahasa Arab, jubah ni ada maksud lain. Jubah tu sendiri adalah pakaian khusus dalam bahasa Arab. Jubah satu jenis pakaian, al-qamis satu jenis pakaian. Al-qamis ni kalau terjemah dia jadi jubah dalam bahasa Melayu. Faham tak? Al-qamis ni satu pakaian yang dipakai oleh orang lelaki yang tutup satu badan dia. Satu kain yang tutup satu badan. Al-qamis. Sekali sarung, dia tutup satu badan. Dia labuh, dia ada lengan, dia ada tangan, dia ada poket, ada kocek. Dia jahit. Sekali ya. Al-qamis. Manakala jubah, al-jubbatun, jubah. Al-jubah ni pula satu pakaian yang longgar yang dipakai di luar jubah, di luar qamis. Faham? Katakan ni saya pakai jubah, ni qamis. Katakan apa yang saya pakai ni nama dia qamis. Satu pakai kain yang dipakai tutup atas bawah, tangan panjang, contohlah tangan panjang, ada poket, itu dipanggil qamis. Jubah pula saya pakai di luar pakaian yang saya pakai sekarang. Ini saya pakai qamis, jubah tu saya sarung qamis saya ni dengan jubah. Iaitu satu pakaian yang longgar dipakai di luar pakaian yang sedia ada. Itu maksud jubah. Atau dalam bahasa yang kita boleh mudah terjemah, jubah ni kalau dalam bahasa Arab kita terjemahkan maksud dia kot. Jubah tu dalam bahasa yang paling dekat kita nak faham, kot. Al-jubah dalam perkataan bahasa Arab kot. Jubah tu kot. Jadi sebagian para ulama sebut jubah ni lebih kepada macam imam-imam Al-Azhar pakai kan, ulama Azhar ataupun imam-imam masjid rasmi kan pakai jubah warna hitam kan. Dia pakai jubah putih. Jubah putih tu, luar jubah putih tu dia sarung jubah hitam pula kan. Macam kot hitam, kot imam-imam kan. Imam-imam kan yang ada kot hitam, kot labuh hitam tu. Itu jubah. Adapun pakaian dalam dia itu qamis, tutup atas bawah. Jadi kata Ummu Salamah, Nabi cukup suka al-qamis. Kata para ulama, qamis ni yang kalau kita terjemah dalam bahasa kita sebagai pakaian jubah hari ini, dia bukan sunnah. Sebab kata Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, sunnah ialah apa yang dipakai yang menutup aurat oleh satu kaum berdasarkan keadaan masyarakat yang dia berada. Itu sunnah kata Syekh Saleh Al-Utsaimin.
Kalau kita duduk dalam bangsa orang Melayu, pakailah baju Melayu. Duduk dengan bangsa India, pakailah pakaian orang India. Duduk bangsa Cina, pakailah pakaian orang Cina. Yang penting tutup aurat. Yang penting pakaian itu tidak bawa fitnah. Yang penting pakaian itu tidak bawa mudarat. Selamat dari fitnah, selamat dari mudarat atau kesombongan. Yang penting pakaian itu tutup aurat. 3 syarat ni settle. Itu sunnah. Kata Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, al-qamih yang dipakai oleh Nabi ni, ini sebab pakaian orang Arab waktu tu itu je ada. Kalau Nabi tak pakai qamih, Nabi pakai apa pula? Nabi pakai kain yang dipanggil ar-rida. Satu kain bahagian atas, tutup bahagian atas badan. Macam orang duk pi umrah kan, dia balut badan balut bau ni. Itu kain tu. Letak kat tengkok, kadang-kadang balut bau, kadang-kadang lilit. Itu dipanggil rida. Manakala Nabi pula pakai bahagian bawah, Nabi pakai izar. Izar tu kain sarung bahagian bawah. Macam lebih kurang kain pelekat kita lah. Tapi dia tak jahit, dia boleh balut. Kain izar. Jadi Nabi pakai izar, kain bawah dengan rida kain bahagian atas. Kalau tak pakai rida, tak pakai izar, kadang-kadang Nabi pakai qamis. Dan qamis ni yang paling Nabi suka. Sebab kalau pakai qamis, tak payah pakai izar, tak payah pakai rida. Setakat ni jelas tak? Itu sunnah tuan-tuan. Dan masalah sunnah ni tuan-tuan, dia jadi bila kita salah faham. Orang Arab, mereka ni bukan kaya sangat baju mereka. Mereka tak ada baju banyak sangat. Jadi baju yang mereka ada ni kain sikit. Jadi ada orang sekarang, dia salah faham dengan Islam ni. Dia duk ingat bubuh kain kat bau ni kan, ada setengah orang kan dia ambil kain kan, kain macam sorban tu, kain dia lipat-lipat elok-elok cantik-cantik, depa balut kat bau kan, sidai kat bau kan. Ada belah kanan, ada belah kiri. Ini masalah dia, depa tak faham hadis. Bukan tak faham hadis, saya pun tak faham lah macam mana depa faham macam tu. Depa faham lah kot, tapi faham cara lain, wallahu alam. Saya harap kita boleh faham cara lain. Saya tak boleh kata depa tak faham, depa faham lah, tapi wallahu alam lah, tak boleh nak kata lah benda ni. Baik, masuk bab yang ke-9. Bab maja'a fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ni nak cerita pasal rida tadi, saya nak sambung sikit. Hadis daripada Qutaibah bin Sa'id, hadis haddatsana daripada Hamad bin Zaid an Ayub Al-Sakhtiyani, Ayub bin Kaisan, satu orang yang terkenal, tokoh tabi'in yang kecil. Daripada Muhammad bin Sirin, tokoh tabi'in yang masyhur, yang berkata, kunna inda Abi Hurairah. Satu hari kami pergi duduk dekat Abi Hurairah. Kita berhentilah hadis ni hadilah. Kunna inda Abi Hurairah wa alaihi saubani mumasyaqqani min kattanin famatahatta fi ahadihima fatamaqqata fi ahadihima. Qatta ni maknanya fatamaqqata, dia pergi celup dengan katan. Katan ni cotton lah, bukan cotton. Katan ni kain linen. Diperbuat daripada daun. Kain linen. Kain linen. Faqala bakin. Yatamaqqatu Abu Hurairah fi katani. Laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghshiyan alayya fayaji'u ja'i fayada'u rijlaihi ala unuqi yara anna bi jununan wa ma bi jununi wa ma bi jununun wa ma huwa illa ju' au kama qala. Daripada Abi Hurairah menceritakan bagaimana seorang tabi'in, nama dia Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni dia meninggal pada tahun 110 Hijrah. Muhammad bin Sirin ni tuan-tuan, dia selalu melazimi Abi Hurairah. Dia banyak cerita dia dengan Abi Hurairah. Dia antara sahabat yang akrab, dia antara tabi'in yang akrab dengan Abi Hurairah. Muhammad bin Sirin ni dia berkesempatan bertemu lebih kurang 30 sahabat Nabi. Dia duduk mengaji dengan para sahabat Nabi, ramai dia duduk pergi. Yang paling dia lazim ni adalah Abi Hurairah.
Kata Muhammad bin Sirin, suatu hari kami duduk dengan Abi Hurairah. Dan dia pakai dua helai kain. Kain bawah, kain atas. Kain yang diperbuat daripada katanin. Katanin ni maknanya kain linen. Kain linen ni saya tulis dekat sini terjemahan dia, kain yang diperbuat daripada pokok flax. Pokok flax. Pokok yang digunakan untuk menghasilkan kain yang balut mumia. Mumia kat Mesir kan kain mumia putih tu balut mumia tu. Kain yang samalah yang dipakai oleh Abi Hurairah. Dia pakai kain baju kat atas, kain kat bawah. Bukan baju pun, kain lah, kain balut. Jadi Abi Hurairah pakai dua helai kain, kain bawah, kain atas. Yang dicelup dengan warna merah tanah. Lalu dia membuang hinguih. Yatamaqqatu ni dia buang hinguih dekat kain yang dia pakai. Kain yang atas yang dia pakai. Dipanggil kain rida yang dia pakai. Dia buang hinguih. Bila dia buang hinguih kat kain rida tu, tiba-tiba dia sebut bakin. Tentang apa bakin ni? Dia macam ucapan bila orang kagum, orang terkejut kagum. Kita panggil wow, kan? Wow, wah. Bravo. Ucapan macam tu lah. Bakin. Macam dahsyatnya. Wow. Macam tu lah. Jadi orang pelik lah, apa dia duk wow apa ya? Rupanya Abi Hurairah ni dia rasa wow sebab dia dapat buang hinguih dekat kain rida. Entah faham tak? Dia pakai kain rida tu, dia buang hinguih dekat kain rida tu. Dia kata, tengok ni dia kata. Sekarang ni aku ni Abi Hurairah boleh buang hinguih kat kain rida. Maknanya ada kain nak pakai. Dia kata dulu punyalah susah aku ni, Abi Hurairah ni dia cerita pasal diri dia, punyalah susah. Aku pernah pengsan di antara mimbar Nabi dengan bilik Aisyah. Dulu punya susah hidup Abi Hurairah. Dia pernah pengsan antara mimbar Nabi dengan bilik Aisyah, pernah pengsan. Dan ada orang lalu lalang duk ingat dia gila atau dia kena penyakit sawan. Maka ada satu orang lelaki pijak tengkok dia, tak bagi dia lari. Duk ingat gila kan, orang gila kan sekali dia buat dia jaga, sekali dia buat naya kan. Lepas pitak kaki atas leher dia. Kata Abi Hurairah, aku tidak ada penyakit gila. Aku pengsan sebab terlalu lapar. Miskin waktu tu, lapar. Sekarang ni Abi Hurairah kata, aku buang hinguih pun buang dekat kain rida yang aku pakai. Abi Hurairah, kalau tuan-tuan baca sejarah dia, dalam riwayat disebut Abdurrahman bin Sakhr. Nama dia ni ulama khilaf. Ada lebih kurang 30 riwayat. Abi Hurairah ni tuan-tuan yang meninggal pada tahun 57 Hijrah. Masa dia hidup dulu dia jadi penghulu Ahlus Suffah. Ketua orang yang tidur kat masjid. Jadi orang-orang yang tinggal kat masjid Ahlus Suffah ni, ketua mereka Abi Hurairah. Nabi kalau nak bagi zakat ke, nak bagi jamuan makan ke, nak bagi jemputan ke, ajak ahli Suffah, orang miskin yang tidur kat masjid, Nabi akan wakil melalui Abu Hurairah. Dia jadi penghulu mereka. Dalam riwayat cerita pasal Ahlus Suffah yang tidur kat masjid ni, mereka ni pakai satu kain lah. Mereka ni ada kain yang cukup-cukup pakai. Ada dalam riwayat dalam Muslim, tuan-tuan boleh tengok. Dalam Bukhari pun ada cerita pasal kesusahan mereka ni. Ada di kalangan mereka kain tu sikit sangat. Suara dah habis lah. Tu tanda mana kena berhenti dah. Kain yang mereka pakai tu sikit sangat. Sampaikan ada yang cukup-cukup tutup kemalan depan, kemalan belakang. Sikit kain. Kain tu sikit. Sebab kain ni tuan-tuan bukan produk orang Arab. Nak dapat kain, bekalan kain pada zaman Nabi tu susah, mahal. Maka sebab itu Nabi cukup marah dalam pada orang tak cukup kain kalau adalah orang yang pakai pakaian labuh melebihi mata kaki. Tuan-tuan faham tak? Itu sebab logik dia. Bukan logik pun, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Bayangkan dalam keadaan orang Arab tu tak ada kain, tak cukup kain. Orang lelaki ni ada yang dapat tutup kemalan depan, kemalan belakang. Sahabat Nabi pakai dua helai kain. Ada yang pakai selai kain. Dalam hadis ada riwayat perbahasan tentang masalah pakai selai kain. Semayang pakai selai kain, maknanya tutup bawah, tak tutup atas, nampak dada. Sahabat Nabi ada yang macam tu, miskin.
Jadi bayangkan marahnya Nabi kalau ada orang pakai kain lapuh sampai lebih mata kaki. Mengamuklah. Maka ia adalah menandakan sombong. Khuyala, orang yang sombonglah dekat orang lain. Orang lain mentang-mentang tak ada cukup kain, dia boleh pakai labuh-labuh lebih mata kaki. Jadi Nabi ajar pakai kain pada zaman baginda jangan lebih daripada mata kaki. Kalau boleh pakai kain sampai betih saja. Pertengahan betih. Nabi SAW pakai kain sarung, kain izar sampai pertengahan betih. Sehingga nampak urat betih Nabi SAW dalam hadis. Nabi kata jangan lebih dari ni, pakai takat ni ya. Makna kata Nabi nak suruh jimat sumber kain tu. Itu satu pendapat lah. Ada yang menolak pendapat ni, wallahu a'lam. Saya pilih hak saya rasa itu yang terbaik lah. Sebenarnya ada pendapat lain, ada yang kata bukan kerana masalah kain tak cukup, ada masalah-masalah lain, tapi saya ambil pendapat ini kerana ini pendapat yang dilihat dalam secara keseluruhan hadis-hadis Nabi SAW, ini lebih menepati maqasid yang sebenar lah. Jadi pada zaman tu Nabi SAW cukup marah orang-orang yang sombong. Sebab Nabi dia tidak suka ada satu pihak berlebih-lebihan, satu pihak ketinggalan di belakang. Sebagaimana Nabi masuk masjid, Nabi tengok ada satu kumpulan daripada Al-Asy'ariyin, atau dalam riwayat satu kabilah yang baru masuk Islam. Mereka ni semua pakaian mereka tak cukup kain, kemaluan depan kemaluan belakang dia tutup, kebuluran, tak ada kasut, tak berpakaian kaki apa semua. Nabi pun masuk masjid, Nabi kata siapa-siapa yang ada kemampuan sedekah kat mereka ni. Sahabat pun diam. Nabi ulang lagi, sahabat diam. Nabi ulang lagi, sahabat diam. Nabi geram. Muka Nabi nampak marah, Nabi sedih. Tiba-tiba bangkit satu orang sahabat mukmai makanan, pakaian, mukmai inilah benda nak sedekah, duit ke apa Allah alam, bawa nak sedekah. Nabi pun muka gembira. Maka sebutlah hadis warid ashabul wurudlah satu hadis. Nabi warid satu hadis, terkeluar satu hadis, man sanna fi islami sunnatan hasanatan. Hadis tu pernah dengar kan? Pernah dengar hadis tu? Man sanna fi islami sunnatan hasanatan. Siapa yang mengasaskan dalam Islam satu sunnah yang baik, fa alaihi ajruha, maka bagi dia pahala atas orang yang buat tersebut, dan pahala fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha, bagi dia pahala dan dia juga dapat pahala orang yang melaksanakan kebaikan yang meniru amalan yang dia buat. Sebab bila lelaki ni bawa harta tersebut, orang lain pun pakat bangkit seorang demi seorang follow perbuatan orang yang pertama buat tadi. Nabi pun happy sebab ada orang nak bagi bantuan kat sahabat-sahabat yang miskin yang baru masuk Islam. Jadi cerita ni tuan-tuan, cerita pasal pakaian Nabi ni, jubah Nabi ni. Jadi mereka ni pakai dua lah kain, satu kain rida, satu kain bawah, izar. Jadi bila pakai kain rida ni, kain yang bahagian atas ni, kita hari ni pergi buat kain rida tu macam serban, pergi bubuh dekat bau. Apa faedahnya? Sedangkan mereka dulu pakai kain rida bubuh kat bau, kain tu juga tutup badan. Dan kain rida tu salah satu fungsi dia buatlah ingui. Dalam Abu Hurairah kan, buatlah ingui. Dalam riwayat lain buatlah peluh, buat riwayat lain lap muka dan sebagainya, pakai kain rida. Jadi kita ni tuan-tuan pakai jubah kami cantik dah, sorban lagi, lepas tu tiba-tiba ada kain lagi berlebih-lebihan dalam kain, pitak lagi kat bau. Apa faedahnya? Ia bukan ikut sunnah Nabi, bahkan menyalahi sunnah yang Nabi nak bawa, berlebih-lebihan dalam berpakaian. Bahkan ia menjadi syuhrah, berbangga-bangga, nak rasa orang tengok dia hebat. Ianya tidak menepati sunnah langsung. Pakailah sederhana, minima yang boleh, yang halal, yang minima yang boleh. Jadi orang lelaki tak sunnah pakai tebal-tebal, banyak-banyak pakaian. Pakai hak paling minima, paling basic. Sebab itu Nabi suka kamis, senang, sekali sarung dah habis. Habis ustaz tak payah pakai spender lah. Ni nak bagi tahu, orang Arab tak pakai spender. Dah sungguh, jangan duk gelak pula. Tuan-tuan acibek lah, pergi duduk negara Yaman. Tuan-tuan tengok. Mereka tak pakai spender. Sebab dia tak maskulin. Jadi orang Arab ni spender bukan budaya mereka. Ni main budaya baru. Pakai spender. Superman, budaya Superman. Budaya Superman. Orang Arab dia tak ada budaya Superman ni. Pakai spender kat luar, atas spender dalam dia tak pakai.
Seriously, memang bukan budaya Arab. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Imam Asy-Syatibi, ingat apa kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Dia kata, benda yang tak dikenal oleh orang Arab bukan dari Islam. Islam ni mai daripada Arab. Benda yang orang Arab tak kenal pun, benda tu bukan daripada Islam. Benda yang tak ada asal dalam Arab, tak ada asal lah dalam Islam. Jadi tuan-tuan, ada orang dia bubuh ridak lah, bos selendang lah, bos serban berlebih-lebihan dan sebagainya. Serban pula ikat, ada duk bahas pula. Memang dalam hadis Nabi pakai serban dia ada ekor. Nak serban Nabi memang ada ekor. Kadang-kadang Nabi ikat, kadang-kadang Nabi lepas dan sebagainya. Tapi kita lihatlah berapa kali Nabi pakai serban. Ada hadis daripada Umar bin Khattab tentang Jibril mengajar para sahabat agama, kan kita ingat kan, ada hadis. Atakum Jibril, datang kepada kamu Jibril, liyu'allimakum dinukum, datang Jibril untuk mengajarkan kamu agama kamu. Kan Umar kata, ada riwayat seorang lelaki datang, rambut hitam, berjubah putih, laisa alaihi asar minas safar, tak ada sikit pun daripada bekas-bekas musafir pada diri dia. Lalu bertanya kepada Nabi, mal iman, kan, mal Islam, apa dia Islam, apa dia iman. Dalam hadis tu malaikat Jibril pun tak pakai sorban, nampak rambut dia warna hitam pekat. Laisa alaihi min asari safar, tak ada tanda-tanda musafir pada diri dia. Maknanya malaikat Jibril mai jumpa Nabi dengan para sahabat tak pakai sorban. Tuan-tuan faham tak? Tak pakai sorban. Jadi ini cerita pasal serban ni pun satu masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Nabi SAW mengajar kita sunnah yang sebenarnya tuan-tuan. Bukan soal serban tak serban sampai kita jadi isu duk bergaduh. Serban bukan main tebal. Pergi toilet, kencing berak tak flush. Apa punya kora sunnah. Itu yang kita nak kena faham. Bukan sunnah macam tu. Sunnah dia ialah Nabi ajak kebersihan, amanah, sifat jujur, sifat tak makan rasuah, tak khianat dalam jawatan. Bila diberi amanah, melaksanakan amanah dengan baik, berhati-hati dalam berkata-kata, menjaga keluarga dan diri kita daripada fitnah, menjaga pergaulan, berakhlak mulia, tidak khianat dan sebagainya. Itu semua adalah sunnah yang lebih besar daripada bab-bab yang kita duk bahas selama ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum kita balik, saya berhenti dekat sini dulu sebagai pengisian pada pagi ini. Saya bukalah kepada sesi soalan ataupun pertanyaan, ataupun tuan-tuan tak setuju dengan saya, tuan-tuan nak bahas kan, nak hentam saya boleh dengar, tak ada masalah. Dipersilakan. Silakan sahabat. Ya, Tuan Haji, ya, silakan. Boleh bagi nama Tuan Haji, saya nak sebut je lah. Haji Fadil, hayakallah. Oh, lambang selipar. Baik, jazakallah Tuan Haji Fadil. Jadi Tuan Haji kita, dia ada tanya soalan berkenaan dengan ada sebagian orang dia pakai songkok ataupun kopiah yang ada logo sandal, logo macam selipar Nabi SAW. Dia pun tak panggil selipar, dia panggil capal, logo capal Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau kita buka dalam bab Maja'a fi na'li Rasulullah SAW, bab menyatakan tentang sandal Nabi, dalam bab yang ke-11 dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia ada bab selipar Nabi SAW. Hadis-hadis yang sahih tentang selipar Nabi ni, dia tak sebut pasal tapak, bentuk tapak, dia tak sebut. Hadis-hadis yang sebut pasal selendal Nabi ni, dia hanya sebut dua benda ya. Diperbuat daripada apa? Tali apa. Dalam bab kasut Nabi, dalam hadis-hadis sahih, dia sebut dua. Satu, kasut Nabi, sandal Nabi buat daripada apa? Buat daripada kulit, buat daripada jerami, buat daripada sekian-sekian. Itu dia sebut. Yang kedua, ada tali ke tak ada tali? Hak tu dia sebut. Sandal Nabi ada dua tali. Dan Abu Bakar, sandal dia ada dua tali. Umar, sandal dia ada dua tali. Yang tu disebut dalam hadis. Adapun bentuk tapak kasut, tapak kaki, hak tu tak sebut. Ni menarik tuan-tuan, perbahasan. Kenapa tak disebut? Bismillah. Kenapa tak disebut tapak kasut? Sebabnya, untuk makluman tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW, mereka tidak satu fashion buat kasut. Orang-orang Arab tuan-tuan,
Dia tak ada budaya Melayu boria, dia tak ada. Kita ada boria. Kalau orang pakai buat baju Melayu ada butang 4 butang, hak lain pun semua dapat butang. Kan? Orang Melayu kalau kata songkok bulat, hak lain semua bulat. Orang Arab bukan macam tu. Budaya dia tak ada boria jenis sama, tak ada. Depa tak ada satu acuan untuk semua sama acuan, tak ada. Jadi kasut pun ada kasut petak, ada kasut bujok, ada kasut lepeh, ada kasut bentuk octagon, hexagon, macam-macam jenis kasut pun ada. Ada riwayat sahabat Nabi dia ambil kulit, dia tak kaki dia balutkan kaki tu, ikat-ikat. Pun ada. Jadi maksudnya kasut ni, maksudnya mereka buat kasut ni tak special. Tak satu passion. Jadi tidak sahih. Logo bubuh capal yang kat songkok tu tak sahih. Riwayat-riwayat yang menyebutkan capal Nabi bentuk macam kepala ikan pari tu, itu semua mengarut tidak benar. Walaupun memang ada riwayat mai daripada ulama-ulama dulu-dulu lah, mereka bawa riwayat dalam kitab-kitab yang berbagai tentang dalam Dalail Nubuwah ke apa, dalam Imam Baihaqi dan sebagainya, tapi riwayat-riwayat itu tidak sahih. Lukisan-lukisan tu adalah berbentuk ijtihad, pendapat peribadi tokoh-tokoh tertentu. Ahli sunnah dia tak pergi buat benda yang tak ada riwayat, dia tak buat. Wallahu a'lam, tidak sahih. Sila cik. Macam mana? Pakai nak tambah cepiau. Cepiau tu nak tambah. Topi? Ke depan tu, Adakah pakai topi ke depan tu menyerupai Yahudi? Yang ni saya tak tahu. Allah alam, saya tak berani nak jawab. Saya tak tahu ni. Orang tertua kata pakai topi menyerupai Yahudi. Sungguh agaklah. Pernah dengar lah. Saya dulu mengaji Alawiyah dulu. Ustaz saya kalau tahu budak-budak pakai topi ni kena rotan. Dia kata menyerupai Yahudi. Jangan pakai topi, pakai surat jin pun kena rotan. Kan? Kami tak tahu pasal apa. Dalil pun tak ada. Tapi memanglah. Orang dulu-dulu cukup marah lah kalau orang mengaji agama pakai surat jin. Yang saya faham, takut jin tak ada seluar kot. Kan? Tapi yang pastinya tak ada dalil lah, tak boleh pakai surat jin. Yang kata pakai topi ada ke depan tu kan, itu adalah menyerupai Yahudi. Wallahu alam, tak ada dalil lah. Setakat yang saya tahu Yahudi tak ada lah pakai topi macam tu, kecuali pemain kriket lah. Tak tahu. Saya pun tak tahu. Wallahu alam, benda ni saya tak tahu. Soalan lain. Ada sahabat-sahabat nak tanya? Terima kasih Tuan Haji Fazlul. Semua dah boring lah. Nak balik lah. Jom. Jadi saya minta maaf lah atas segala kekurangan yang saya sampaikan, atas segala hal-hal yang tidak baik. Saya mohon maaf dan saya minta maaf sungguh-sungguh ni, bukan main-main. Saya minta maaf sungguh-sungguh. Saya benar-benar seronok jumpa sahabat-sahabat sekalian, kerana saya datang daripada Teping, datang ke negeri Perlis Darus Sunnah, nak berjumpa dengan sahabat-sahabat yang memahami sunnah, yang bersemangat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya harap ukhuwah yang dapat dijalinkan di sini akan berkekalan insya-Allah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kerana sudi menjemput saya. Kalau sudi jemput lagi saya datang lagi. Tapi jangan kerap sangatlah. Jarak-jarak sikitlah kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak yang sudi hadir daripada awal semalam sampai ke hari ini, khususnya yang datang dari Teping dan sebagainya. Semoga Allah memberkati kita semua dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang diradainya. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Islam, Allahumma arhamna bis sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.